warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita ni kena ada puji Tuhan semua, puji Allah semua. Karena banyak telajak nikmat yang Allah bagi kepada kita. Laning sekarang-sekarang ni Allah beri hidayah kepada kita, izin kepada kita boleh main duduk dalam majlis. Orang yang kata halaqatul Quranul Karim. Majlis tadarus Al-Quran Karim besar faedah. Karena Allah menurunkan rahmat dia kepada kita. Semua ni dengan kehendak Allah. Alhamdulillah. Baik. Pada minggu lepas kita tadarus Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Yang mana dalam tu suruh kita makan akan benda yang halal dan benda yang thayyib. Jadi nak minta buat kita semua, terutama saya sendiri, kita kena patibat dah lah. Kita kena makan benda halal. Benda halal ni banyak lah. Kalau harta kita campur dengan reba, kita tolak, jangan makan. Kalau harta kita mari pada benda yang haram, jangan makan dia. Ni kita nak patibat ni. Cik tengoklah harta kita. Kita nak makan halal-halal je. Dan hak tayyibah, hak bagus, hak baik. Bukan sekadar kita hajar hati anak-anak kita, jaga anak-anak kita, keluarga kita, supaya dia usaha makan benda halal dan sebagainya. Terutama kita ada isteri. Isteri kita duk mengandung. Tanggungjawab nanti hak kita nya pisah cari makanan yang halal bagi isteri kita makan. Jangan ada setitik pun. Jangan ada secebis pun dari harta yang haram isteri kita makan. Kerana gapo? Isteri kita mengandung, kita bagi benda haram, kesiannya ke anak kita. Tak ada kena dunia lagi. Daging dia, darah dia telah bercampur dengan benda yang haram dah. Telah jadi daging darah yang haram dah. Kita bakal beringat insya-Allah. Lepas tu kita jangan tunggu setan. Lepas dah ni. Pok kita jangan tunggu setan. Terutama masa nak ibadat kepada Allah. Dan terutama masa kita nak belajar tafsir Al-Quran Karim, setan dengan Allah. Sagi ada polis lagi lah. Kalau kita turut dia, kita apa tak rasa lagi. Kita jangan turut setan. Insya-Allah. Itulah di antara banyak lagi, tapi sebagai sepitah lalu, sebagai buat kulasah minggu lepas insya-Allah kita bakal berhenti dan kita bakal jangan turut setan insya-Allah. Baik, malam ni kita ambil surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin.
ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Alhamdulillah, 4 ayat daripada surah Az-Zumar. Ayat 1 sampai ayat 4. Alhamdulillah, bagi saya dan bagi pok kita semua, boleh dengar Quran, boleh hidup dengan Quran ni, Allah seronok kita. Kerana boleh duduk dengan wahyu Allah. Dengan wahyu Allah ni lah nak mengubahkan manusia. Dengan wahyu Allah ni lah bandar Mekah, bandar Madinah yang penuh dengan jahiliah berubah jadi bandar yang penuh dengan keamanan, santi suk dan santi pap gapo semua. Ada buku lain dengan wahyu Allah inilah. Dengan wahyu Allah inilah boleh mengubah sikap seorang pemuda Umar Ibn Khattab. Kita kena belakang perangai Umar ni dah. Allah kalau ni tak mupun lah. Nak keleng. Orang tak kira siapa. Bukan sekadar nak keleng tak kira siapa. Merancang nak membunuh Rasulullah. Merancang menyekat dakwah Rasulullah. Perangai pesen ni, karuk tak karuknya, boleh berubah dengan sebab wahyu Allah. Nak mengubah peribadi, nak mengubah keluarga, nak mengubah masyarakat, nak mengubah segala-galanya dengan wahyu Allah. Lepas tu kita boleh duduk dengan dia. Alhamdulillah. Duduk dalam bentuk baca, mendengar. Lepas tu bertadarus memahami makna-makna dia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah melalui wahyu Allah ini kita faham, kita reti, kita boleh mengubah diri kita menjadi muslim yang sebenar sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Nah, di segi akidah, di segi ibadat, iman dan sebagainya. Baik, ayat yang pertama. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Turunnya kitab Al-Quran. Quran ni, Quran kita dah baca. Dari Allah. Turun daripada Allah. Patut Tuhan royak sifat dia. Al-Aziz, Allah yang maha kuasa. Al-Hakim, dan Allah yang maha bijaksana. Bijak Tuhan. Kita orang kampung duk pakar. Dan misal mudah-mudah. Sara burung ni, bocik mak buat ni. Oh, bocik mak tak ada arah dah. Sara burung kau, bijak sungguh dia. Tak boleh kata apa dah, semua orang yang berat belaka. Kata bocik mak, buatkan saya burung, molek sungguh-sungguh. Kita tak ada kenal lagi bocik mak. Tapi, kita tengok sara burung tu, kita rasa kemakung ada. Rasa mancai. Rasa nak beli sudah. Apa? Tuai dia tu panas sungguh. Bijak sungguh bocik mak ni. Tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ayat kata Al-Quran ini turun daripada Allah. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha bijaksana. Beripung di antara sifat Al-Aziz, Al-Hakim. Allah yang bersifat maha kuasa dan bijaksana. Tak boleh tek dah. Tamnik tak boleh dah Al-Quran Karim. Allah kuasa ni.
Kuasa Allah tak serupa dengan kuasa makhluk dia. Allah kuasa dia nak buat gapo, semua boleh buat. Tak ada satu benda pun dia tak boleh buat. Tu Al-Aziz. Ikut nak buat benda tu, benda ni kan tengok mudah-mudahnya langit, bumi. Segala-galanya dia boleh buat. Tu kuasa Allah sampai selera tu. Dan satu lagi kuasa Allah dia nak buat, tak ada orang nak boleh sekat. Tak ada orang nak pergi sekat kata jangan buat. Tak ada. Apa yang nak buat boleh buat belaka. Lepas tu Al-Hakim bijak. Kalau kuasa tak bijak, Allah panha juga. Ada itipun, ada amnat. Tapi bodoh. Oh tak lagi. Selera tak buat habis kalau dia berihan kaya bercara pun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kuasa lepas tu bijak. Bijak ni ikhwah yang dikasih sekalian. Dia tak benda ni di sini kita mancai. Kita yakin kata kena dengan tepat. Apa dia bijak. Dia buat peraturan ni. Orang nak hidup dengan sempurna kena balas ni. Kita yakin kata molek cerak. Apa tua dia hanya kata, hanya buat tu bijak. Sebab itu ikhwah yang dikasih sekalian, apabila kita yakin dengan Allah kata dia bersifat dengan Al-Aziz, bersifat dengan Al-Hakim, tak sedap mikir kata Quran ni lemuh ke tak lemuh. Betul ke tak betul, molek ke tak molek, comel ke tak comel, sumkuan ataupun tak sumkuan, tak usah mikir. Sebab Allah Al-Aziz Al-Hakim. Sebab itu di dalam Al-Quranul Karim ada berapa habis segala-galanya ada berlaku. Gapo yang diperlu oleh manusia ada berlaku. Menyusung hak peribadi, menyusung hak keluarga, menyusung hak negara, menyusung di segi pendidikan, menyusung di segi ibadat, di segi akidah, di segi ekonomi, di segi pembahagian pesaka, di segi munakahat, di segi politik, semua ada berlaku dalam Quran. Lepas tu apabila kita tahu kata dalam Quran ada berlaku, lepas tu tuai dia Allah yang maha kuasa dan maha bijaksana, maka kita yakinlah segala peraturan dalam Al-Quran molek berlaku, comel berlaku. Comel berlaku insya-Allah. Sebab itulah kita kena kenal sungguh-sungguh Allah Subhanahu Wa Taala kata dia ni bersifat dengan Al-Aziz Al-Hakim. Malam ni kita tanda dalam jiwa kita, dalam hati kita, tekok kita, pegangnya kita. Quran kena. Quran betul. Quran molek. Isi dia semua molek. Semua kena, semua betul. Apa? Dengan sebab Allah Al-Hakim. Jadi ada di antara manusia yang tak taruh kepercayaan kata dalam isi peraturan dalam Quran tak molek. Ada. Di antaranya dalam Quran gapo? Tu bagi pesaka jatuh 2 begi, tinus begi. Yang kita tahu tak molek lagi. Satu. Yang kedua, dalam Quran ni tak beri kebebasan kepada orang perempuan sama dengan lelaki. Lelaki bebas, perempuan tak bebas. Banyak orang menuduh isi Al-Quran Karim. Lelaki nak pergi ke mana, bebas, tak kena minta izin kepada isteri. Isteri nak keluar kena minta izin kepada suami. Ini tak sama di antara lelaki dan perempuan. Ini pengajaran dalam Al-Quran kan tak bagus, tak molek dia ada. Lelaki boleh kahwin sampai ke 4, perempuan seorang. Ini peraturan dalam Al-Quran tidak bagus, tidak baik, tak betul. Yang menuduh Al-Quran Karim. Buat apa dia sanggup menuduh? 2 perkara. Satu, dia tahu dah, tapi dia sengaja menuduh. Ataupun dia tak kena tuai Al-Quranul Karim. Dia tak kena tuai Al-Quranul Karim. Kalau kita baca sosok yang tuduh, misalnya masalah lelaki kena 2 begi, perempuan 1 begi harta pusaka, molek tak kita kau ngakak kita molek gitu. Molek. Karena apa? Karena orang lelaki nanti dia winafkah kepada suami isteri dan kepada anak-anak. Perempuan tak ada wajib kali. Maka kalau lah lelaki timur sama dengan perempuan, napa tak adil dah. Hotu tak adil sungguh aja. Kalau lelaki perempuan bagi pesaka sama banyak, ini tak adil. Mayut hitam. Orang ni kena belanja ke honing. Lepas boleh sama. Sebab itulah isteri apa dalam peraturan Al-Quran, kita comel molek. Ikut yang dah kasih sekalian. Di hari ini ada satu latik, satu pahameh.
yang tersebar di negara kita di hari ini. Ada seorang pemuda bagus di jalan. Allah, orang bagus. Ayah dia pun bagus, orang pahaya Islam. Tapi di hari ini, dia tak yakin dengan isi Al-Quranul Karim. Dia tak yakin kata pengajaran, peraturan dalam Al-Quran ini molek, comel, yuk titam dan sebagainya. Lagi. Dia kata saya tak sampai ke murtad lagi. Tapi beberapa perkara, beberapa apa ni rabuk dalam Al-Quran, dia ramai dah dia kata. Oh, tak murtad, dia tak mengaku murtad pun apa kata. Dia tak mengaku, tak iktiraf salah satu daripada hukum dari Al-Quran Al-Karim telah batal 2 kalimah syahadah dia. Buat apa sampai setara tu? Ni hasil daripada tak faham ajaran Islam yang sebenar, tak faham ajaran Al-Quran yang sebenar, mari faham lain. Faham yang tersebar tempat kita hari ini, faham al-wujudiyah. Faham al-wujudiyah yang tidak membebaskan kedudukan manusia di atas permukaan bumi, tak kebebasan ataupun kebebasan yang tak sama. Sebab itulah faham al-wujudiyah direka oleh musuh Allah nak menyesatkan umat Islam. Tersebar siapa ada ke tempat kita di hari ini, lelaki dan perempuan dalam Islam tak sama. Perempuan tidak mendapat keadilan. Perempuan tidak mendapat kesamaan dengan lelaki. Siapa ada tempat kita. Sebab itulah mari peraturannya. Boleh balah tu nak menikah lelaki sama lelaki. Boleh perempuan sama perempuan pun boleh. Ini hasil daripada faham asal daripada al-wujudiyah. Baik. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Kami di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah yang berkata, Allah yang berfirman, maka dialah kami di sini. Kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu, wahai Muhammad. Karena Quran ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Suruh Nabi Muhammad menyampai kepada manusia. Bahawa Quran turun ke dia menyampai. Baligh ma unzila ilaika min rabbik. Hendaklah kamu menyampaikan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, hai Muhammad. Maka Rasulullah bekerja dia, ya telu alaihim ayati. Rasulullah pun bacalah Al-Quran kepada umat dia, kepada pengikut dia. Baca Quran kepada manusia. Rasulullah beki manusia dengan Al-Quran Karim. Kami turunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, bil haqq, dengan membawa kebenaran. Dalam Quran ni benar segala-galanya. Kalau benar tu, Tuhan suruh balas tu, balas ni, itu adalah benar. Walaupun manusia kata tak benar. Banyak manusia, seperti saya kata saat ni lah. Banyak manusia dok totan isi Al-Quran. Apa? Kerana dia tak kenal, dia tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita beriman dengan Allah dan kita kenal Allah, kata Allah ni bersifat dengan Al-Hakim. Semua dalam Al-Quran itu benar betul. Lepas tu Allah sendiri yang menceritakan bil haq. Allah menurunkan Al-Quran ini dengan membawa kebenaran. Tak ada sahabat yang tak benar dalam Al-Quran Karim. Sebab itulah kalau kita tak percaya salah satu daripada rukun hukum yang ada dalam Al-Quran, tak usah kata banyak, saja. Maka batal 2 kalimah syahadah kita. Kita kena terima, kita kena percaya, kena terima 100% yang ada dalam Al-Quran, kata ia merupakan benar, al-haq. Comel belaka, kena belaka. Fa'budillah, maka hendaklah kamu beribadat kepada Allah. Mukhlishan lahuddin. Mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan segala ibadat dan bawaanmu kepadanya, iaitu kepada Allah. Lepas tu ayat kata Quran ni, mari daripada dia, yang menurut kepada Nabi Muhammad, betul benar, buat kebenaran. Lepas tu hendaklah kamu ibadat kepada Allah. Hendaklah kamu menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan segala-galanya kepada Allah. Ibadat, bawa apa semua tu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ikhwah dengan saya sekalian, Allah ni bijak sungguh. Dia nak suruh kita ibadat.
Dia nak suruh Rasulullah beribadat kepada dia, sembah pada dia. Dia royak Quran dulu. Kata Quran ni betul, benar gitu. Sebab apa? Ibadat berdasar kepada Al-Quran. Rasulullah nak beribadat, nak menyembah Allah berdasar kepada Al-Quran. Royak begitu. Bukanlah yang nak ikut gitu. Tak. Dalam Al-Quran perintah suruh mendirikan solat. Dalam Al-Quran suruh berpuasa. Dalam Al-Quran suruh mengerjakan haji. Dalam Al-Quran perintah supaya perempuan pakai hijab. Dalam Al-Quran menyuruh kita banyak dia suruh. Segala-galanya dia suruh. Lepas tu dalam ayat lain, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, mengena turut apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu, iaitu perintah suruh tu Al-Quran Al-Karim. Maka di sini terroyak Quran ni mari pada dia sendiri, lepas tu benar segala-galanya, lepas tu mengena ibadat kepada Allah, mengena sembah kepada Allah. Kalau duduk dia mengena sembah kepada Allah deh, mengena semaya. Peling. Apa semaya? Apa solat? Solat apa? Apa tujuan? Tak tahu. Tapi boya turun Quran, royak Quran siap sikit, suruh ibadat, barulah kita faham. Hak tu dalam Quran. Lepas tu ibadat kepada Allah, mukhlishan lahuddin, kena ikhlas hanya kepada Allah. Ikhwah yang dikasihi sekalian, ibadat kepada Allah ada dua syarat. Mungkin kita biasa dengar dah. Dua syarat nak jadi ibadat. Yang pertama, ikhlas kerana Allah. Yang kedua, we kena mengikut sunnah Rasulullah SAW. Ataupun betul dengan syariat Islamiyah. Kalau cukup dua syarat ni, semua jadi ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadat kepadaku. 24 jam kita kena ibadat kepada Allah. Sebab itulah tidur kita kena jadi ibadat kepada Allah. Makan kita kena jadi ibadat kepada Allah. Berjalan kita ibadat kepada Allah. Solat kita ibadat kepada Allah. Mani kita ibadat kepada Allah. Menego kita ibadat kepada Allah. Kerja cari rezeki ibadat kepada Allah. Mengajar sekolah ibadat kepada Allah. Belajar ibadat kepada Allah. Segala-galanya ibadat kepada Allah. 24 jam kita duduk dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak keluar walaupun satu winati daripada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu khulu fis silmi kafah. Masuk Islam belaka, lepas tu setiap masa kena duduk Islam. Ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan jadi ibadat kepada Allah dengan mendapat pahala apabila kita ikhlas kerana Allah. Tidur kita kerana Allah. Nego kita kerana Allah. Belajar kita kerana Allah. Solat kita kerana Allah. Semaya kita kerana Allah. Haji kita kerana Allah. Umrah kita kerana Allah. Zakat kita kerana Allah. Segala-galanya kerana Allah. Makan kita kerana Allah. Kerja semua kerana Allah. Cukup syarat yang pertama. Syarat yang kedua, we kena mengikut sunnah Rasulullah. Kalau tak serupa dengan Rasulullah, tak ada hari nak kena. Tuhan tak jamin. Tuhan tak terima. Buat apa? Kerana Allah bangkit seorang je manusia jadi contoh. Tuhan tak bangkit 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Tak. Tuhan bangkit seorang saja manusia. Nak jadi qudwah, jadi contoh, jadi baik biang sungguh-sungguh, iaitu Muhammad SAW. Oh, kalau ada 2 orang, Tuhan bangkit jadi contoh. Selerak tabak habis. Hak tu balas tu, hak ni balas ni, hak tu begitu, hak ni begini, macam-macamnya jadilah. Tapi Allah atas orang ya. Nabi Muhammad SAW, orang yang nak patibat isi Al-Quranul Karim. Wak jadi contoh kepada semua manusia sampai ke hari kiamat. Allah perintah suruh mendirikan solat dalam Al-Quran Karim. Allah tak ada royak. Solat berapa rakaat, solat balah mana, baca gapo atik dalam qiyam, rokok balah mana, sujud balah mana. Allah tidak hurai secara laik dalam Al-Quran Karim. Tapi Allah bangkit seorang Nabi Muhammad, suruh pergi buat. Maka Rasulullah apa buat? Balah tu, Allahu Akbar, rokok, sujud akhirnya
Rasulullah sudah mendirikan solat. Rasulullah kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu kena semaya, wi supo dengan mu tengok aku semaya ni. Jangan semaya tak supo dengan aku. Tu. Haji sepatutnya juga. Bolpa Rasulullah, apa ni, wukuf di Arafah. Lepas tu mari apa ni melontar, mari cukur dan tahallul, apa ni sembelih, apa ni hadiu semua siap belaka dah. Rasulullah pun khuzu anni manasikakum dalam khutbah dia. Mu kena ambil haji kamu, wi supur dengan ambil pada aku ni. Dia kata, mu kena buat haji, wi supur dengan haji aku ni. Itu Rasulullah SAW. Sebab itu ikhwah yang dikasihi sekalian, ibadat kita nak boleh kena, nak boleh Tuhan terima, iaitu ibadat yang serupa dengan Rasulullah SAW. Kena dengan Rasulullah, maka itulah ibadat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tengok Rasulullah, tapi lebih banyak daripada Rasulullah lagi. Lebih comel daripada Rasulullah lagi, Tuhan nak terima ke tak? Kita ikhlas kerana Allah, semaya aku ni. Mengerik kita 5 rakaat. Tapi boleh pahala banyak lagi. Rasulullah 3 aja. Kalau kita fikir dengan otak sepupu kita, banyak orang kita tak mikir hari ni. Dah. 5 dengan 3, banyak 5 lah. Tak kira semaya 5 maghrib, 5 rakaat maghrib. Apa ni, boleh pahala sikit. 5 dengan 3. Rasulullah 3 aja, kita buat 5. Kalau kita mikir kata, hak 5 ni lah lebih banyak pahala. Tapi hakikat sebenarnya, hak 5 ni bukan sekadar tak boleh pahala, boleh dosa lagi. Apa? Tak serupa dengan Rasulullah. Tak serupa dengan Rasulullah ni salah besar dalam Islam. Amalan terutama di segi ibadat kepada Allah yang tak serupa dengan Rasulullah ni satu kesalahan yang besar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Penderhakaan yang amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dok reka agama? Kan agama Tuhan tak ubi nak reka. Tuhan tak buka bebas untuk kita nak mereka-rekakan hal agama. Sebab itulah Rasulullah satu saja. Sebab itu kita dituntut supaya beribadat hanya ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya. Kita dah minta pun kita bukan semaya saja dak ikhlaskan Allah. Hidup kita, pakai kita, makan kita, minum kita, kerja kita semua ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah setiap gerak-geri kita, tingkah laku kita dikira ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh pahala belaka insya-Allah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi orang duk bersyirik dengan kubur, dengan pohon kayu besar, dengan azimat tu, azimat ni. Pasal ada wahid pun dengan kita. Kita tahu lebih dah. Allah ayat ni. Ni. Kalau kita tak dengar ayat ni, dia mengoyak kita, nampak juga dia. Tapi nak bang tak boleh daripada buat kita. Tuhan buka. Tuhan bongkar Rusia dah ni. Habis kita boleh tahu dah. Buat apa dia kata di sini? Dan orang-orang yang bersyirik, yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung. No waktu minta daripada benda lain. No benda dalam pilihan raya, hari minta situ-situ hatu-hatu ni. Nak makan, nak kenduri, tak sebab itu hujan, hari minta situ-situ. Pendek katanya, orang yang hidup minta perlindungan selain daripada Allah. Dan dia minta penolong selain daripada Allah. Demo ni dia kata belah mana? Kami tidak menyembah atau memujanya. Bukanlah kita dah harap dia. Bukan kita dah puja dia. Bukan dah harap kusu. Bukan dah harap kubur. Bukan dah harap datuk tu. Ni. Dia kata balah tu. Bahkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Kami dah buat dengan dia begitu, nawi dia tu buat with kami ni berdekat dengan Allah. Ni. Kami bukan harap ke dia, nawi dia tu minta, we boleh pada Allah, we Allah, we dia minta pada Allah untuk kita.
Tu. Banyak katanya, Rusia ni, siapa yang nak bersyirik dengan Allah, tak boleh main duk bahau dah dengan pok kita. Dah, pok kita reti dah, pok kita bijak dah. Buat apa? Allah cerita dah. Oh, balas ni. Sungguh weh. Nah, kalau temu dengan orang bersyirik dengan Allah, ya olehnya, balas ni. Kita pergi dah harap ke dia. Allah, kita harap pada Allah juga. Itulah. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Orang bersyirik dengan orang tak bersyirik, dia berselisih. Orang bersyirik atau balas ning. Orang tidak mau bersyirik, orang mau mentauhidkan Allah, dia nak balas ning. Dia syirik, dia gulawai, dia tauhid. Ada tauhid, tak ada syirik. Ada syirik, tak ada tauhid. Walaupun sikit, walaupun banyak. Kalau dia tauhid betul-betul, syirik tak ada sikit habuk. Kalau ada sikit syirik, bukan tauhid dah. Tauhid. Pergi sepucu tu syirik. Maka habis tauhid dia. Tak ada. Tauhid ni sokmo-sokmo setiap masa, setiap tempat dan segala-galanya. Tak boleh bucun ni nak tauhid bucun ni. Tak lagi. Kena bersyirik. Bukan dia. Sebab itulah dikatakan, ada tauhid, tak ada syirik. Ada syirik, tak ada tauhid. Lagi beripun di antara tauhid dengan syirik, tak boleh. Demo tu balas mana akidah dia? Oh, demo tu tauhid syirik tu. Tak boleh jadi. Demo tu tauhid. Demo tu syirik. Dua tu ya ada. Tauhid syirik tak boleh. Cahaya mamak tu kau tak cerak warna dia balas mana? Tak ingat tu dia rasa ke warna mamak tu putih hitam. Tak lagi putih hitam. Kalau putih, hitam. Kalau putih tak ada hitam, kalau hitam tak ada putih. Dia balas tu syirik dengan tauhid. Sebab itu orang yang bersyirik dengan orang yang mentauhidkan Allah, dua golongan ni berselisih semua-semua. Dia tak belaga semua-semua. Dia tak belaga. Baik kalau kita bertemu orang mentauhidkan Allah dengan orang bersyirikkan Allah, duk selisih pendapat begitu begini, tak ada pelik lah. Kerana Allah menceritakan demon ni, dia berselisih semua-semua. Tapi, walaupun berselisih, dia ada soya kena. Tapi kita yakin, dia kena orang mentauhidkan Allah, kena. Tapi tak apalah. Masing-masing mengaku kita ni. Orang mentauhidkan Allah kata, hokku lah kena. Orang bersyirik kata, tak apa jalan. Hokku ni kena. Maka, nuak keputusannya, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah akan menghukum. Allah akan taksin. Siapa yang betul sungguh di antara orang yang mentauhidkan Allah dengan orang yang bersyirik dengan Allah. Pasal go kita dah. Kalau tu orang ramai taksin kok jadi pacati patai pun nahbih. Hukum tak boleh jadi pacati patai. Buku pacati patai pergi pahala habis hari ni. Hak hari cakap-cakap ke jadi halal. Hak tu hak tak boleh ke jadi boleh. Tak ada buku lain, buku pacati patai. Maka hukum dalam Islam nak pacati patai tak boleh. Mana Allah yang menghukumkan, nak menentukan siapa betul, siapa salah. Sebab itu kita tenang. Kalau kita ada royak ke orang balas ni kena tauhid balas ni tak boleh bersyirik sekali-sekali ruyuh gendah ke apa semua tu, apatah lagi ramai orang dak menetai kita bertenang. Kerana apa? Allah akan menghukumkan. Artinya kita betul. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayat petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta, yang mengatakan yang bukan-bukan, lagi sentiasa kufur dengan melakukan syirik. Orang yang selalu bersyirik dengan Allah, orang yang dikata benda yang bukan-bukan, maka demoning maksud bukan-bukannya, ia tak tahu gapo kali. Dia kata balas tu, balas ni, waktu hukum gitu, begini. Semua ni adalah satu perkara yang salah, maka Allah tidak memberi hidayah kepada mereka ini. Orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah, tersaharat kata dia nak boleh berjumpa dengan jalan syurga. Hidayah ni tunjuk pimpin nak pergi sampai kepada syurga. Maka dia pun tak tahu. Dia tak tahu hidayah. Dia tak tahu GPS. Kita kena pakai GPS.
baru selamat kita. Nah, kalau kita atas dunia di hari ni, jalan tempat kita tak biasa pergi lagi, kita nak pergi sampai bertemu, kita pakai GPS di hari ni. Atas dunia, GPS tunjuk so. Eh, 2-3 hari mai saya pergi Kuala Lumpur. Pergi 4-5 buah kereta dah. Tak tahu nak pergi jalan susah kon. Dia pakai GPS ni. 2 kilo lagi lekatkan ni. Mudah sungguh. Dah. Pergi 5 kilo lagi. Cabutkan ni. Tak payah tu kiri kan lagi. Siapa cak. Semua siapa belakang pakai GPS. Ini tak dunia. Tak dunia. Maka kita nak wisapa ke jalan syurga. Ia berhajat juga kepada satu hidayah, satu hudan. Supaya dengan manusia pakai GPS ni. Kena pergi kau ni. Tak lagi kau tu. Batil. Al-haq malah ni. Orang yang Tuhan kena malah ni. Orang yang Tuhan marah malah ni. Cara hidup malah ni. Semua GPS dalam Al-Quran. Ibarat sebagai GPS itu. Nak royak hudan hidayah. Maka orang saat ni, orang yang bersyirik dengan Allah. Orang yang mengatakan perkara yang bukan terhadap Allah. Yang mendustakan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perakak dah. Innallaha la yahdi. Allah tidak memberi hidayat. Apabila Allah tidak beri hidayat, maka celakalah hidup dia di dunia ini. Kerana apa? Hidup di atas jalan yang sesak dan akan menuju ke neraka pada hari kiamat nanti. Kita boleh pergi sampai ke syurga dengan hidayat daripada Allah. Maka hidayat daripada Allah. Dari mana hidayat Allah? Duduk dalam Al-Quran Al-Karim. Al-Quran selaku hudan linnas. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Quran yang Tuhan turunkan pada bulan Ramadan ini merupakan hidayat petunjuk kepada manusia. Kalau kita nak selamat, nak boleh petunjuk daripada Allah, maka kita kembalilah kepada Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran itu ada hudan, ada hidayat. Kerana hidayat melalui Al-Quran Al-Karim. Baik. Lau arada Allah an yattakhidha waladan lastafa Lau arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'. Hak kata-kata dusta terhadap Allah saat ni termasuk juga kata Allah ada anak perempuan. Orang musyrikin dia tuduh Allah ada anak. Siapa anak Allah? Malaikat. Malaikat ni anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tuduh pada Allah. Dia kata dengan tidak ada alasan, tak ada hekpun kara habuk. Tak ada bukti, tak ada laktan, tak ada hekpun. Kata dengan hawa nafsu, menuduh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu berat sekalinya, anak perempuan ni orang Arab benci sekali. Ada dah nak benci kepada anak lebih daripada anak perempuan. Kalau boleh anak lelaki, sanjung riyuh. Kalau anak perempuan masa catung. Marah benci sungguh dia ke anak perempuan. Kalau tak boleh benar, siapa kamu hidup-hidup pun ada. Umar Ibn Khattab. Orang Arab masa jahiliah. Ya kamu anak perempuan dia hidup-hidup juga Umar pun. Menetes sungguh, benci sungguh pada anak perempuan. Kan apa? Anak perempuan ni satu benda yang dapat menjatuhkan image seorang keluarga. Satu keluarga. Tambuh. Lepas tu anak perempuan yang benci tu dia pergi bubuh kepada Allah. Allah ada anak perempuan. Sakit anak lelaki dia anak perempuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuduh kata Allah ada anak perempuan. Sebab itulah di sini saya kata lau aradallahu ayyattakhidha walada. Kalaulah Allah hendak mempunyai anak, nak kepada anak sungguh, tentulah Allah memilih mana-mana yang dikehendakinya dari makhluk-makhluk yang diciptakannya. Kalau Tuhan nak ke anak, semua makhluk lain daripada dia tu, Allah yang menjadikan belaka. Manusia Allah menjadikan, malaikat Allah menjadikan, jin Allah menjadikan, segala-galanya Allah menjadikan. Kalau Tuhan nak ke anak sungguh, dia pilih makhluk yang waktu yang paling comel sekali lah. Nampak? Dia kata, tapi Allah tak say. Allah tak ada nak. Bukan kerja Allah mencari anak. Noyak kata, tak betul lah apa yang direka oleh orang musyrikin.
yang menuduh kata Allah mempunyai anak perempuan iaitu malaikat. Subhanah, Maha suci dia, Maha suci Allah dari menghendaki yang demikian. Allah bersih daripada tu. Allah tak ada benda tu. Benda honok pada anak tu tak ada. Subhanah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah ni Maha suci Allah. Kita duk baca lepas daripada solat kita ni. Alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah daripada segala-gala benda yang lemah. Maha suci Allah daripada bodoh. Maha suci Allah daripada tidur. Maha suci Allah daripada lemah. Maha suci Allah daripada anak. Maha suci segala-galanya daripada benda-benda yang lemah. Yang tak molek, yang tak comel. Maka Allah tidak ada benda tu. Huwallahul wahidul qahhar. Dan dialah Allah. Huwallah, dialah Allah yang Maha Esa, Al-Wahid, Maha Esa. Lagi yang mengatasi kekuasaannya segala-galanya. Allah Al-Wahid, Maha Esa, Al-Qahhar yang mengatasi kekuasaannya segala-galanya. Itulah dia apa yang kata sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Al-Wahid dan Al-Qahhar. Kemudian kita boleh ambil malam ni juga sifat Allah Al-Aziz, Al-Hakim. Itu di antara sifat Allah dalam dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan itu tadi. Itulah ikhwah yang kasih sekalian. Berkenaan dengan Al-Quran Karim, kita yakin kata datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berasa ragu-ragu. Jangan berasa ragu-ragu kerana dalam awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jelas dah. Zalikal kitab, iaitu Al-Quran Karim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tak ada syak sikit habuk tentang Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi manusia. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tak ada syak segi habuk isi Al-Quran, tetap benar tak benar, tak ada. Tetap benar dan ia merupakan satu kitab hudan lil muttaqin, memberi petunjukan bagi orang muttaqin. Oleh itu ikhwah yang dikasih sekalian, belajar sama belajar Quran, belajar sama belajar tafsir. Kau ni boleh ambil faedah, kau ni tak boleh ambil faedah daripada tafsir Al-Quran Karim. Ini penting tentang ikhlas kita dalam belajar. Tentang ikhlas kita dalam belajar dan iman kita terhadap Al-Quran Karim. Apabila iman kita betul-betul kena betul dengan Al-Quran Karim dan kita nak bergerti sungguh, nak faham sungguh Al-Quran Karim, maka insya-Allah Allah bagi hidayah kepada kita. Tapi kalau kita belajar dengan tidak nak ataupun iman tak ada terhadap Al-Quran Karim, tak ada ikhlas, misalnya dah ada hari dah boleh. Bagaimana saya dah sebut banyak kali dah. Orang belajar Quran kerana Quran itu hudal linnas. Orang kafir pun nas. Orang bukan Islam nas, manusia juga. Tapi dia nak pada kebenaran sungguh, maka dia boleh hidayah kepada Al-Quran Karim. Orang bukan Islam, dia belajar Quran, tapi dia bukan nak kepada kebenaran. Dia belajar untuk nak tahu, maka nak kena Islam. Maka tak ada hari dia nak boleh faedah daripada Al-Quran Karim. Saya buat contoh banyak kali dah. Al-Mustasyrikun, orang orientalis. Orang Kristian yang belajar Quran alai sungguh. Habis semua tak tahu apa kali habis. Reti sosok makna gapo semua punya payah habis. Tapi dia tidak boleh hidayah daripada Al-Quran. Buat apa? Kerana dia tidak beriman dan dia tak terima isi Al-Quran dan dia menetek isi Al-Quran, maka belajar apa tak ada boleh sekarang apa. Tapi ada hudal linnas, manusia kafir tapi dia nak kepada kebenaran. Dia belajar Quran, akhirnya Tuhan hidayah dia masuk Islam. Bagaimana saya royak pemuda daripada Australia masuk buku dadah, nego dadah di Bakak. Nah, akhirnya ngucap dua kelima syahadah masuk Islam. Sebab apa? Sebab orang ada legok sekali dengan dia di Bakak tu, ambil Quran atau terjemah bahasa Inggeris, ke dia baca dia legok. Payah dia legok duk saja. Baca tafsir Quran, baca terjemah dia,
Akhirnya dia nampak molek Al-Quran betul kena ajaran Islam. Mengucap dua kalimah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu dia ni bukan orang alim. Orang awam, orang biasa itu. Tak biasa, tak baca Quran, tak boleh sikit tak boleh baca Quran. Cuma dia baca makna orang putih tu je. Dia boleh hidayat daripada Al-Quran. Sebab tu, bila kita hakim, bila kita kenal, bila kita tahu kata, kita semua berhak misik nak faham Quran. Takut kita faham kata kita tak ada sik, main misik ni cak kau cak Al-Quran. Tak betul, tak betul. Tak ada yang kita Quran ni. Quran untuk orang alim, tak betul. Maka pemuda tadi, tak ada kerti sikit hibuk di Quran. Allah pun tak kerti. Tapi dia boleh hidayat pada Al-Quran kan dia faham isi melalui terjemah kepada bahasa Inggeris. Alhamdulillah. Pak kita dengan Inggeris tu, dengan orang pemuda tu lebih kita dari segi ilmu dengan dia. Nah, kalau dia pandai, kita lebih pandai lagi lah. Nah, sebab itu tak betul kalau kita kata kita ni tak pandai dengan Al-Quran, tak betul. Nah, sebab itu kita mai betul faham kita dengan Al-Quranul Karim. Nah, we faham betul-betul sungguh-sungguh. Kita beriman dengan Al-Quran. Saya nak ulas sekali lagi. Hubungan kita dengan Al-Quran. Kita kena beriman. Kata Quran ni mari pada Allah. Quran ni adalah Tuhan hantar mari kepada Nabi Muhammad. Untuk menjadi huda, petunjuk kepada kita. Quran ni Tuhan turun mari untuk menjadi mau'izah kepada kita. Quran Tuhan turun mari untuk menjadi nur kepada kita. Quran Allah turun mari jadi perlembagaan, jadi kuma, jadi pedoman hidup bagi kita. Beriman balas tu. Lepas tu kita nak duduk tak boleh kata tak Quran. Kemudian, langkah seterusnya kita kena duduk dengan Al-Quran Karim dengan kita belajar. Belajar baca, belajar maksud makna dia. We boleh baca, we faham makna. InsyaAllah. Kalau kita umur 60, 70, 80, tak usah sedih hatilah, tak usah sedih lah. Oh, sakit hati sungguh kau. Sesah tak belajar Quran semuda dulu. Tak usah sesah. 5 tahun dulu saya berjumpa orang khatam Al-Quran umur 83. Dia belajar qiraat ni. Boleh khatam umur 83. Pak kita tak ada suara rebut lagi 83 ni. Boleh belajar dakwah lah. Kita belajar Al-Quran. Belajar baca, belajar faham makna dia apa kita buat ni lah. Halaqah Al-Quran. Dan yang seterusnya hubungan kita dengan Al-Quranul Karim, kita kena baca harian. Kena baca Quran. Ikut kita nak baca biar mana. Tapi yang paling mudah sekali, kita pergi ke masjid awal belum daripada azan ataupun lepas pada azan. Di antara tu, kita boleh baca sikit-sikit. Boleh 5 minit sehari, 5 minit belum zuhur, 5 minit belum asar, 5 minit lepas maghrib, 5 minit belum isyak, lepas isyak belum subuh. Akhirnya, kita boleh khatam paling kurang sebulan sekali. Dan seterusnya hubungan kita dengan Al-Quran Al-Karim, lepas kita baca, kita kena mengapa. Kita kena mengapa Quran. Kita pakai mengapa Quran belaka for kita insya-Allah. Ngapa? Kita mai sikit-sikit dulu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, kau naik. Insya-Allah kita menjadi orang yang hafal Al-Quran. Dia tabiat asal hubungi orang Islam dengan Quran, dia biasa mengapa Quran. Biasa mengapa Quran. Dan seterusnya hubungan kita dengan Al-Quran Al-Karim, kita kena beramal dengan isi Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Kamsang perintah suruh turut Quran. Lepas tu turutlah mana? Turut di sini turut maksud beramal mengikut Al-Quranul Karim. Quran suruh apa kita beramal. Tuhan suruh ibadat kepada Allah dengan ikhlas, kita beribadat kerana ikhlas. Tuhan suruh kita berkasih sayang, kita berkasih sayang. Tuhan suruh kita infak harta ke jalan yang baik, kita infak harta ke jalan yang baik. Ini beramal mengikut Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir, hubungan kita dengan Al-Quran Karim ialah kita menyebar isi Al-Quran kepada orang lain. Maka saya ingat orang masa God tadi lah. Dia nak royak tak pandai. Dia royak keluarga dia suruh ambil Al-Quran hak terjemah kepada bahasa Inggeris pergi dia. Itu masuk dalam menyebar Al-Quranul Karim. Masuk dalam arti kata menyebar isi Al-Quran kepada manusia. Kita faham, kita royak orang. Kita royak orang. Kalau takut belik, royak belik ni. Tak sedap lagi ni, amu tak kena. Ajak mari belajar. Pada hari ni,
Mudah benar-benar dalam YouTube, dalam penuh benar dia ni tafsir Al-Quranul Karim. Sebab itu alasan dia hari ni tak boleh belajar tafsir Al-Quran kerana tak ada masa, kerana payah, kerana tak ada tempat belajar. Kau ni tak terima. Headphone ni tak boleh terima dari hari ni. Penuh benar dari hari ni. Ada di kita. Kalau dulu ala kulli hal. Apa mu tak belajar tafsir Quran? Allah payah nak belajar. Tak ada tempat nak belajar. Boleh terima pada masa dulu dah. Laning alasan itu lah tak ada dah habis. Itulah dia lebih kurang yang kita boleh pada malam ini. Mudah-mudahan kita menjadi umatul Quran yang boleh beramal mengikut Al-Quran Al-Karim dan kita akan menjadi manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. Wallahu alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.